Hai, Cikgu Ati is back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. Okay, so untuk video kali ni, Cikgu nak bincangkan pula, Cikgu nak share untuk tingkatan 4 bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Okay, 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Untuk video ini, kita nak fokus kepada 1.1.1 mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dengan satu pembuli ubah. Jom kita tengok. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk bab 1 ini, 1.1.1, kita ulang kaji sikit. Kita tengok balik. Dia sebenarnya ada kaitan dengan bab 8 graf fungsi yang telah kamu pelajari masa di tingkatan 2. Jadi untuk kamu tengok balik, untuk kamu tengok balik bab ni, kamu boleh scan QR code yang ada. Scan QR code yang terpapar, okey, ataupun masukkan dia punya link URL dia. Okey, so dalam bab 8 ni kamu dah pelajari definisi fungsi, perwakilan fungsi. Dia ada kaitan jugalah yang apa yang dipelajari dalam bab 8 ni, dia secara ringkas sahaja dan kita akan tengok dengan lebih lanjut lah dalam tingkatan 4. So kita ada bina jadual, tafsiran graf fungsi ni. Ni semua kalau kamu tak ingat, kamu boleh tengok balik video-video cikgu. Okey. Okey, dan dalam bab 8 ni juga kamu ada belajar tentang jenis graf. Tapi tak terlalu mendalam lah. Dia macam tengok nak tafsiran graf kan. Okey, kamu ada belajar linear, graf fungsi kuadratik. Lepas tu kamu ada jumpa juga fungsi kubik. Dan kamu ada jumpa graf fungsi salingan. Dan untuk tingkatan 4 bab 1 ni kita akan lebih kepada graf fungsi lah, tajuk dia pun fungsi kuadratik. Okey, so ni adalah bentuk dia. Yang sebelum ni kamu baca sikit saja. So kita akan kupas dengan lebih mendalam dalam bab 1 tingkatan 4. Okey. Yang first kali kamu kena tahu adalah ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah ini adalah ungkapan yang kuasa tertinggi pembuli ubahnya ialah 2. Okey, so bentuk ungkapan kuadratik ni kamu kena ingat lah. Okey, bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, yang mana A, B, C ni adalah pemalar, apa-apa nilai sajalah. Okey, kemudian A tak sama dengan sifar. Kenapa A tak sama dengan sifar? Bila A sama dengan sifar, dia dah tak jadi kuadratik, dia jadi linear. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, X adalah pembuli ubah. Dia tak semestinya X lah. Boleh jadi Y, boleh jadi apa-apa sahaja. Boleh jadi sebarang pembuli ubah. Tapi mesti satu sahajalah sebab dalam tajuk ni kita hanya belajar kuadratik dalam satu pembuli ubah. Okey, ini adalah contoh. X kuasa 2 tambah 3X tolak 1. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, dia ada, yang ni AX lah. A dia 1. Okey, kemudian tambah 3X tolak 1. Dia sebiji dalam bentuk ni. Okey, kemudian yang ni A dia. Okey, kita tengok Y kuasa 2 tambah 2Y. Negatif Y kuasa 2 tambah 2Y. Okey, ungkapan kuadratik. Cumanya C dia adalah sifar. Sebab tu tak ada, sebab tu dia sampai sini saja. Dia tak ada 3 sebutan. Dia ada 2 sebutan sahaja. Okey, 2M kuasa 2 tolak M tolak 10. Kemudian kita ada, okey, 1/2 tak jadi masalah untuk dia punya perkali dia adalah pecahan, tak ada jadi masalah. Yang penting kuasa tertinggi pembuli ubah adalah kuasa 2. Okey. Okey, contoh 1, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah atau bukan. Okey, kalau bukan, berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok A. 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. So kalau kita tengok kat sini, memang AX kuasa 2 tambah 4X. AX kuasa 2 memang diikut persamaan lah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so yang ini adalah ungkapan kuadratik. BX tambah C. Okey, kuasa tertinggi adalah 2. Okey, so dia ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Okey, B. Ini pun masih lagi. Okey, kita tengok ada satu pembuli ubah. Kemudian kuasa tertinggi dia adalah 2. So B adalah
ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, C. Okey, dia ada satu pemboleh ubah tapi kuasa dia adalah 3. Tak boleh lah. So, dia bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. Okey, D. Okey, D dia bagi, okey, ada satu pemboleh ubah. Okey, kuasa tertinggi dia 2. Walaupun dia tak ada B, X tambah C, dia tak ada. Tapi dia masih lagi ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Tak ada masalah. Okey, yang penting A tak boleh sama dengan sifar. Okey. E, 5Y kuasa 2 tambah 2 per Y kuasa 2. Okey, kita ada pemboleh ubah, satu pemboleh ubah. Cumanya dekat, okey, ini 2. Tapi yang ini, kalau kita tukarkan dia akan jadi apa? Ni kamu dah belajar dalam hukum indeks tingkatan 3 kan? Okey, dia akan jadi Y negatif 2. Tak boleh lah. So, dia bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, F, okey, X kuasa 2 tolak X 1 per 2. Sama jugalah. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, dan akhir sekali, okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, X dia memang kuasa 2. Tapi, nampak tak? Sini X, sini Y. Dia tak boleh lah. Sebab tajuk kita ni ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah. So, yang ini bukan ungkapan kuadratik dengan satu pemboleh ubah kerana terdapat dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Senang je kan? Okey. Macam mana pula? Okey, contohlah cikgu bagi macam ni kan. Cikgu kata tadi A tak boleh sama dengan sifar. Kenapa? Okey, sebab contohlah, okey, kita ambil yang A ni, 2X kuasa 2. Okey, bila A dia sifar, A sifar kali X, kita dapat apa? Sifar kan? So, yang tinggal dia apa? 4X tambah 5. Bila dah tinggal 4X tambah 5, dia tak jadi dah kuadratik. Dia jadi linear. Okey? Okey, contoh 2. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, semua ungkapan kuadratik boleh tulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A tak sama dengan sifar. Okey, so A ni perkali bagi X kuasa 2. A, macam mana kita nak tahu A? Dia adalah kawan kepada yang kuasa 2. Pemboleh ubah yang kuasa 2. Kemudian, macam mana kita nak tahu perkali bagi X? Kawan kepada X. Termasuk dengan dia punya positif dan negatif tu. Okey, C tu, C lah pemalar. Ambil je nombor yang tak ada X, tak ada X kuasa 2. Okey, boleh faham? Okey, A, okey, 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Okey, so kita, ni dia dah bagi. Kita masukkan nombor, okey, 2X kuasa 2 tambah, okey, dia asal tambah sebab sini ada negatif. So, negatif 3 tambah 1. Okey, so A dia adalah 2, B negatif 3, C dia 1. Boleh? Okey, 2X kuasa 2 tolak 4. Okey, 2 X kuasa 2. Kemudian, kita tengok ada tak X? Tak ada X. So, sifar lah. Okey, kemudian sini negatif 4, C dia. Cikgu, C negatif 4, X dia sifar, A dia 2. Boleh tak? Nampak lah. Okey, C kita ada 1 per 2, X kuasa 2, tambah 5X tolak 3 per 2. Okey, so 1 per 2 untuk kawan X kuasa 2. Kawan X dia siapa? Kawan X dia 5. Okey, kemudian C dia berapa? C dia negatif 3 per 2. Okey, negatif 3 per 2, B dia 5, A dia 1 per 2. Boleh? Mudah saja. Okey, so yang ni kita isi terus. Okey, bila tak ada nombor ni maksudnya apa? Negatif X. So, sudah. Okey, common mistake pelajar, dia akan tulis negatif X. Contohlah. Okey, salah lah. Lepas tu B dia ambil pula X. Salah. Okey, kita ambil perkali. So, kalau negatif X kuasa 2 maksudnya negatif 1. X sahaja maksudnya 1. C ada tak? C tak ada. Sifar. Okey. E. Okey, negatif X kuasa 2 tolak 3X tolak 9. Ni pun sama. Okey. Negatif 1
Okey. Negatif 3. Mudah saja ni. Negatif 9. Okey, F. F ni lagi lah. Okey, A kawan kepada X kuasa 2. 1/2. Kawan X ada tak? Tak ada. Kawan C. Kawan C pula. C ada tak? Tak ada. Sifar. Okey. Dia boleh B dan C boleh sifar. Tapi kalau A sifar, dia dah tak jadi kuadratik. Okey, kalau B dan C sifar, dia masih lagi kuadratik sebab dia masih ada X kuasa 2. Okey. So, untuk 1.1.1 kamu boleh buat praktis sendiri 1.1a. Nombor 1 boleh tengoklah ni. Okey, ungkapan kuadratik dan satu pun boleh ubah ataupun bukan. Okey, A ni betul kan? Okey, ada X kuasa 2, ada satu je pun boleh ubah. Ini nampak tak? Tak boleh lah. Kan? Dia bukan nombor bulat. Kemudian yang ini Y kuasa 2 tapi dia ada Y dan X. 2 pun boleh ubah. Salah lah. Okey. Kamu tulislah justifikasi. Cikgu tulis right pangkah saja. Okey, yang ini boleh. Boleh. Okey, tak ada B dan C, masih lagi ungkapan kuadratik. Okey, yang ini nampak tak? Kuasa 3. Tak boleh lah. Okey, bukan kuadratik. Yang ni 1/2 pula pecahan. Bukan nombor bulat, tak boleh. Yang ini pun sama. Okey, kita buat naik atas, dia jadi apa? Negatif 2 tambah 4x tolak 1. Salah lah. Tak boleh. Bukan ungkapan kuadratik. Okey, yang ini betul lah. Kuasa 2. Lepas tu dia ada satu sahaja pun boleh ubah. Okey, yang ini kalau dia begini macam mana? Kita kembangkan dia. Dah belajar kembangan kan? Masa tingkatan 2. Okey, n kuasa 2 tolak 2n. Kuadratik tak? Kuadratik. Kalau tengok ni pun dah tahu dah ni kuadratik. Okey. Mudah sahaja. Okey, tentukan nilai A, B, C dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Boleh tengoklah kat sini. 2. Ini cikgu tak boleh tunjuk satu-satu lah kan. Okey, so A, B, C. Ni semua senang. Okey, tengok kawan macam ni. Okey, macam E ni. Cikgu rasa A, B, C, D tak ada masalah. Okey, macam E ni dia tak susun ikut susunan. Tak ada masalah. Kita tengok partner dia. Okey, X kuasa 2. Apa partner dia? Negatif 2. So, A dia adalah negatif 2. Okey. X. Apa partner dia? 1. B. Okey. B. Negatif 1. C dia 1. Tak ada masalah lah disusun macam mana pun. Tapi, kamu tengok partner dia tu tang mana. Okey. Ini pun tak ada masalah. Ini pun tak ada. Okey. Kalau macam ni, kita buat apa? Kita kembangkan dulu. 2R kuasa 2. Ni kembang-kembangan ni sepatutnya kamu dah expert lah ni. Okey, 6R. Kalau tak boleh juga, kamu boleh tengok balik video kembangan cikgu. Okey, boleh tengok link kat atas. Tengok balik macam mana nak buat kembangan. Penting ni, algebra penting sampai naik tingkatan 5. Okey, so kamu boleh cubalah praktiskan diri 1.1a, nombor 1 dan nombor 2. Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Cikgu harap kamu dapat menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dengan satu pun boleh ubah. Dan kamu boleh keluarkan A, nilai B dan juga nilai C. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Hai, sebelum close video, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan lonceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.